Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula kelas ya. Sama dengan Q0 epsilon negatif T over RC ni. Dan satu lagi. Q sama dengan Q0. Ingat dalam kurungan ada satu tolak E negatif RC. Okay, cumanya untuk rumus ni kita kena tahu yang pertama ni rumus untuk apa? Charging ke discharging? Kalau awak nak ingat ni ialah discharging. Banyak kita akan menggunakan rumus yang melibatkan discharging. Okay, dari segi rumus tu dua ni je. Dan time constant dengan rumus Q. Yang jadi tricky soalan dalam chapter ini ialah dia akan triknya di huruf Q ni. Dia akan main-main dengan huruf Q ni. Jadi kita kena faham apa maksud Q ni. Q inilah charge final. Maksudnya charge yang tinggal ataupun yang ada selepas masa T. Kan? Kalau kita ambil proses discharging. Discharge kan? Apa maksud discharge? Buang cas. Buang charge. Kalau charging? Kita dah guna hari-hari perkataan ni kan. Nak pergi charging handphone, charging power bank. Fikir logik lah nak buat apa dengan benda tu. Kalau charging apa dia? Kalau tadi buang charge, charging? Tambah. Tambah charge. Maknanya simpan charge. Okay. Jadi kalau awak ingat kelas-kelas saya sebelum ni, lepas kita kalau kita lukis graf pada paksi yang sama Q, ni graf apa? Charging. Charging. Okay, maksudnya dia akan charge sampailah Q dia constant. Kan? Q dia tidak akan bertambah kan. Dia tak akan naik macam tu kan. Sebab dia ada limit dia. Limit kapasitor lah. Boleh simpan sebanyak mana charge. Jadi dia akan constant. Okay. Seterusnya lah tu charging. Kenapa kita boleh buang charge? Sebab kapasitor dia simpan charge kasa. Sebab dalam kapasitor itu sudah ada charge. Jadi kita kena buang lah dengan cara discharging dia. Jadi asalnya kita telah charge dia. Banyak mana ada tu bergantung kepada voltage kita, capacity of capacitance kita. Tapi maksudnya proses discharging kita boleh laksanakan sebab ada charge dalam dia. Sebab tu kalau kita sambung proses discharging ni pada graf yang sama, kita boleh buat macam ni lah. Kan? Maknanya daripada Q dia kosong, kita charge dia. Daripada Q dia ada nilai, kita discharge. Jadi sebenarnya saya duk cerita ni ada kaitan dengan calculation. Dari segi rumusnya nanti kena guna rumus yang betul. Lepas tu graf lagi kan. Lepas tu logiknya pula charging mestilah daripada charge kurang ke meningkat. Dan discharging lah daripada charge ada ke semakin tak ada. Jadi saya duk cerita benda ni sebab nak bagi faham maksud huruf Q dalam formula ni. Sebab tadi saya kata dalam penggunaan rumus ni akan ada berlaku tricky maklumat. Dia sengaja bagi maklumat yang mengelirukan kita nak tengok Q
kita faham ke tidak huruf Q itu. Jadi, saya pun duk ceritalah tadi kan. Dia kata Q itu maksudnya Q yang final. Bila final tu? Bila selepas masa T itu berjalan. Kalau contoh kita ambil discharging. Selepas discharging, untuk sekian-sekian masa, inilah Q yang tinggal. Kalau charging, selepas masa T, inilah Q yang tinggal. Jadi, saya cuba nak jelaskan apa maksud Q dalam rumus ini. Jadi, secara umumnya ialah Q final, charge final. Tapi kalau kita merujuk kepada proses dia, Q final tu maksudnya apa dia? Q yang tinggal. Kan sebab kita discharging, mesti yang dibuang tu kan, kita buang charge. Jadi bila kita buang charge, mesti ada yang tinggal kan. Tapi kalau kita ambil proses charging, apa maksud Q final? Q yang ada kan. Sebenarnya Q yang tinggal, Q yang ada tu semua benda yang sama. Kan sebab kalau kita ambil proses charging, lepas kita charge, mesti ada sekian-sekian nilai Q dia kan. Gitulah. Kena faham maksud Q itu. Sebab di sinilah akan berlaku permainan tricky maklumat. Jadi kita kena sangat-sangat faham maksud Q dalam rumus kedua-dua itu. Charging ke discharging. Okey, boleh sebelum kita jawab soalan. Ada yang tanya? Okey, Shana, faham maksud Q tu? Saya nak jelaskan maksud Q je sebenarnya. Tak ada, sir. Faham, sir. Okey, tak ada. Hikmah, ada? Hikmah, Ain, Iklimah. Sebelum kita tengok soalan. Okey, sir. Okey. Jadi itulah yang saya nak ingatkan dalam topik charging dan discharging ni. Jangan fikir kompleks-kompleks. Ingat mudah je. Dari segi rumus time constant dengan rumus Q untuk charging dan discharging. Okey, mari kita tengok soalan. In the RC circuit shown in figure below, the battery has fully charged the capacitor. Dia dah bagi tahu dah ni. Maknanya, capacitor itu telah di-charge. Okay, maknanya, capacitor itu telah charge kan. Maksudnya, ada tak Q dia? Q, ada tak Q? Adalah. Q kan sama dengan CV. Okay, C dia 3 kan. 3 mikro darab dengan V 12. Jadi berapa? 36 mikro coulomb. Maksudnya kapasitor itu telah di-charge sebanyak 36 microcoulomb charge. Sebab tu saya cakap tadi kan, dalam rumus ini yang familiarnya ialah rumus discharge. Rumus ni lah yang kita kena ingat. Dia paling banyak digunakan. Okay, lepas tu dia pun kata at t equal to 0 second, a Swiss S is thrown from position A to position B. Saya dah cakapkan itu kan. Tak ada di sini. So, saya cakap hari itu, masa kita pernah buat kelas, jangan takut dengan Swiss. Swiss itu hanya nak menunjukkan litar mana yang berfungsi. Masa dia duduk kat A, inilah yang berfungsi. Maknanya, proses charging. Kalau awak ingat,
saya kata sebelum ni kan, bila Q akan ada, bila ada C, bila ada V. Maksudnya, bila proses charging akan ada, bila kapasitor itu kita sambungkan dengan voltage. Tengok kan, kapasitor itu kita sambungkan voltage. Circuit ni lah, circuit luar ni. Okay, sekarang ni jangan takut dengan Swiss. Sekarang ni ialah dia letak pula Swiss itu di B. Sebila letak di B, tak hidup lah ni. Kan tak ada apa lah ni. So, yang ni je lah ada. So sekarang ni apa jadi? Proses discharging lah telah berlaku. Kan? Tadi saya duk ceritakan. Kan? Bila proses charging berlaku? Bila kapasitor itu ada dan dia dikonekkan dengan V. Sekarang ni V ni tak ada lah. So itulah proses dischargingnya. Okay, boleh? Jadi sebab itulah kita banyak guna rumus discharging. Okay, jadi okay, lepas tu kita baca soalan lagi. The battery voltage is 12 volt and the capacitance is 3 microfarad. The charge is decreased to 0.45 of its initial value in 60 second. Jadi soalan dia, determine time constant. So, kalau ikutkan, nak cari time constant ni, kena guna R dan C. Sekarang ni kita tak ada maklumat apa untuk mencari nilai time constant. Tak ada apa. Tak ada R kan? Dia tak bagi R. So kita kena guna kaedah lain lah. Rumus lain lah maksud saya. Nak cari time constant. Jadi kita gunalah rumus untuk discharging punya kan. Guna Q sama dengan Q0 epsilon negatif T over RC ialah time constant. Masuklah nilai maklumat yang dia beri tu. Apa yang dia bagi. Dia kata the charge is decreased to 0.45 of initial value. Initial value dia berapa? Initial value dia ialah yang ni lah. Kan? Ni lah Q0 kita ni. Q asal kita 36. Okay, Q final kita berapa? Ini yang saya maksudkan ni. Kita kena faham kan. Memang dia kata charge dia decrease to 0.45. Tapi kita kena make sure adakah Q itu Q yang dibuang ataupun Q yang tinggal. Sebab tu saya nak suruh awak faham maksud Q dalam rumus ni. Okay, cuba fikir jap. Okay, kita baca soalan elok. The charge is decreased to. Decrease to kan, maknanya decrease kepada. Maknanya 0.45 ni ialah Q final kan. So berdasarkan maklumat ini ialah 0.45 ialah Q final ialah 0.45 from Q asal. Okay, kita pun masuklah. Masuk kat situ. Jadi 0.45 from Q0. Q0 ialah Q0 epsilon negatif T kita ialah sebab dia kata dia decrease to dalam masa 60 microsecond. So cancel 0.45 mana. Okay, so kita learn for both side untuk hilangkan E. Okay, cuba tekan calculator seorang.
Okay, cuba tekan calculator. 60 microsecond per dengan ln 0.445. 7.5 exponent negative 5. Apa? 7.5 exponent negative 5. Okay. Okay, dapat jawapan dia 7.5 exponent negative 5. Okay, faham? Yes, saya faham. Okey ke? Sebenarnya apa yang kita kena faham, saya selalu cakap benda ni sebelum ni kan. Saya kata apa dia? Apa-apa calculation kena cuba ulah buat 3 perkara ini. Yang pertama, bacalah soalan betul-betul. Yang kedua, senaraikan maklumat yang diberi. Yang ketiga, pilihlah rumuh yang sesuai dengan soalan dan maklumat. Cara kita boleh amalkan benda ni dan cuba buat. Okey lah, insyaAllah kan. Okay, next question. The value of Q, the charge on the capacitor at T equal to 0. Sebenarnya kita dah jawab pun tadi kan. Iaitu 36 microcoulomb. Okay. Guna rumus discharging juga ke sir? Tapi ganti T Apa dia? pergi 0 je. Boleh juga. Cuba masuk jadi tak? Ya, saya buat begitu. Sama Dapatlah. juga. Ya. Sama lah. Sebab nanti eksponen tu jadi kosong kan? Cuba tekan calculator. Eksponen kosong dapat apa? 1 kan? 1. Okay. Boleh je nak pakai rumus tu. Tapi kalau kita faham maksudnya pada masa T kosong tu sebenarnya nilai Q0 dia lah. Sebab masa tak jalan lagi. Sebab proses discharging akan berlaku bila masa dia dah berjalan lah. Maksudnya kalau masa T kosong, cah yang asal dia. Jadi saya kalau step terus dia dah potong markah lah kan juga. Ya. Mana-mana boleh kan. Asalkan kita buat benda yang betul. Berbalik kepada 3 tadi lah kan. Baca soalan betul-betul, nerangkan maklumat dan pilihlah rumus yang sesuai dengan soalan. Yang penting kita nak jawab soalan. Rumus mana nak pakai tak kisah, asalkan dia menjawab soalan dan sesuai dengan maklumat dia bagi. Okay, last C, Q, RC. Okay, kena carilah RC dulu. RC berapa? Time constant. Yang tadi kita dapat tu sir. Ya. Jadi Q0 kita 36 exponent negative 6 E negative 100 micro over kan apa tadi 7.5 exponent negative 5. Apa jawapan dia? 9.9 exponent negative 6 column. Okay, betul. Salah 9.49. 9.49. 9.49. Logik lah kan. Sebab proses discharging mestilah Q dia semakin berkurang daripada 36. Jadi kalau nak bagi nampak ni kita buatlah 9.49 micro coulomb. Nak bagi nampak micro tu kan. Daripada 36 selepas masa 100 micro
second, tinggallah 9.49 microcoulomb. Jadi sebelum kita habis, saya nak tekankan ialah kita kena faham rumus kita kena faham maklumat yang diberi. Lepas tu pilihlah rumus yang sesuai dengan kehendak soalan. Kira Jadi awak pun ada kerja lain. Terima kasih banyak-banyak yang join kelas kita sekejap ni. Saya harap dapatlah sesuatu kan. Sebenarnya charging dan discharging ni, kalau tak nak fikir banyak-banyak pun, tak nak fikir kompleks pun, faham rumus je. Rumus kena rumus mana nak pakai, charging ke discharging, tu je kan. Lepas tu dalam rumus tu pula kita kena faham maksud simbol-simbol dalam rumus. Okey, itu sajalah masa yang kita ada. Terima kasih banyak-banyak. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Thank you, sir. Ya, sama-sama. Thank you, sir. Thank you, sir.